الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, jadikan dirimu penasihatnya dan jangan selalu datang kepadaku atau kepada selainku. Aku cuma berikan nasihat buat zahirmu, maka hendaklah engkau pula berikan nasihat buat batinmu. Nasihatkan dirimu supaya selalu mengingati mati dan putuskan semua perhubungan dan sebab musabab dengan manusia. Bergantung hanya dengan Tuhan yang punya segala-galanya. Tuhan Maha Pencipta, Maha Agung dan Maha Mengetahui. Bergantung dengan tali rahmatnya dan tali belah kasihannya. Jangan sibukkan dirimu dengan selain Allah Ta'ala, kerana hal-hal itu akan menabirimu, menghijabimu daripadanya. Jika aku berjaya menunjuki seseorang sahaja di antara kamu pun, aku sudah gembira. Tetapi jika aku nasihatkannya lalu dia menolak, maka aku sangat sedih sekali. Orang yang benar-benar beriman akan mendekatkan dirinya kepadaku, tetapi orang munafik akan lari menjauhkan diri daripadaku. Wahai kumpulan orang-orang munafik, aku mengikuti Allah dalam kemurkaannya ke atas kamu, dan dia Allah telah menjadikan sebagai api yang dibakar buat kamu. Jika kamu bertaubat dan menerima nasihatku ini dan sabar terhadap kekasaran kata-kataku itu, maka apiku akan menjadi dingin dan selamat buat kamu sekalian. Celaka kamu, kamu tidak malukah? Ketaatanmu sahaja yang kelihatan, tetapi kemaksiatanmu tersimpan di batinmu. Ingatlah bahawa kamu sedikit masa lagi akan diperhitungkan di tangan maut dan sakit. Kemudian kamu akan dipenjarakan di penjara api neraka Allah Ta'ala. Dan kamu pula yang melalaikan amalan kamu. Apakah kamu juga tidak malu? Kamu telah merelakan perlakuan yang salah di siang dan malam kamu. Lalu kamu mengharapkan segala yang ada di sisi Tuhan, di sisi Allah Ta'ala, dari berbagai kebaikan. Lontarkan semua amalan-amalan yang sudah dibiasakan oleh jiwa kamu. Mulanya memang agak sukar, tetapi ingatlah, sesudah itu kamu akan bersih dari segala karat dan kotoran. Jika kamu mau bertaubat, mestilah ada awal dan akhirnya. Wahai hamba-hamba yang melarikan diri dari berkhidmat kepada tuannya. Wahai orang yang egois dengan pendapat dan pandangannya sendiri, yang tidak hiraukan apa yang dikatakan oleh para orang yang bersih suci dari para anbiya, mursalin dan salihin. Wahai orang yang sangat mempercayakan manusia tanpa pandang kepada Tuhan. Tidakkah kamu pernah mendengar bahawa Nabi SAW bersabda, mal'unun man kanat thiqatuhu bimakhluqin mithlih. Terlaknat siapa yang kepercayaannya dengan makhluk yang sama dengannya. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian,
Masih lagi kita menghalusi dan mentadabburi nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bila beliau mengatakan, ambillah kesempatan untuk muhasabah diri. Ambillah kesempatan untuk memberi nasihat kepada diri sendiri. Ambillah kesempatan untuk melakukan islah, pembaikian pada diri sendiri. Kerana tidak selalunya kamu boleh bertemu denganku, dan tidak sepatutnya begitu. Kerana aku, kata Syekh Abdul Qadir, nasihat secara zahir. Hakikat penerimaannya daripada kamu. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah manusia, melainkan dia ubah sendiri. Maknanya, apa yang disampaikan yang kita dengar, itu yang zahir yang kita dengar. Hakikatnya kita yang akan menilai, menerima dan menggunakannya untuk memperbaiki diri. Maksudnya kitalah yang kena islah diri kita, baiki diri kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Nabi SAW menyampaikan dan nasihat dan wasiat. Para ulama memanjangkannya dan menjelaskan dan menerangkannya. Kesemuanya itu cuma nasihat zahir. Nasihat batin ada pada diri kita. Maknanya perubahan itu daripada diri kita. Kita baca banyak mana pun ayat Quran, kita dengar banyak mana pun hadis, kita melazimi ramai mana pun para alim ulama, tetapi kita yang tidak mau berubah dan tidak mau mengambil segala nasihat tadi dengan secara batin, yakni secara dalaman diri kita sendiri, maka kita tak akan dapat apa-apa pun manfaat. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, bila beliau menyebut bagaimana cara nak nasihat diri sendiri, nak motivasi diri sendiri dan islah diri sendiri. Pertama, ingat mati. Kan ingat mati menjadikan antara kita dengan Allah. Maka seluruh makhluk akan gaib, termasuklah guru-guru kita. Sewaktu kita ingat je mati, ia antara kita dengan Allah. Maka ia motivasi diri kita. Siapa pun atau siapa pun yang ingat mati, maka akan zahir kebaikan dia. Sehingga mati itu ialah khazanah kebaikan. Maksudnya, seorang bila ingat mati, segala khazanah kebaikan keluar daripada diri dia. Dia nak jadi baik, dia nak jadi soleh, dia nak jadi pemurah, dia nak jadi suami yang baik, isteri yang baik, anak yang baik, khazanah kebaikan. Tapi kalau seorang tak ingat mati, dia tutup segala khazanah kebaikan, maka dia hidup macam dia biasa hidup. Makan, minum, tidur, baring, jumpa orang tu, gaduh orang ni, sebagaimana biasa dia hidup. Dia cemburu sana, cemburu sini, dengki sana, dengki sini, sakit hati sana, sakit hati sini, macam biasa orang hidup. Yang disebut sebagai kebiasaan manusia. Tapi bila dia ingat mati, terbuka khazanah kebaikan. Ketika itu dia tak peduli orang. Dia tak peduli persaingan dia dengan orang. Dia tak peduli orang dapat apa daripada hal nikmat dunia. Dia tak peduli apa pun pangkat orang. Dia cuma peduli diri dia dengan Allah. Kan itu islah diri yang paling kuat. Bukan ini yang menjadikan kita paling bijak, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang bijaksana yang sentiasa muhasabah dirinya dan bersiap siaga dengan amalan untuk hari kematiannya. Dia jadi cerdik. Dia jadi cerdik pada tok guru dia. Dia jadi cerdik pada siapa pun yang berada sekeliling dia. Siapa yang ingat mati. Maka ini muhasabah paling kuat. Kemudian Syekh menyebut antara muhasabah yang lain ialah, ataupun bagaimana nak motivasi diri sendiri, ialah memutuskan hubungan dan sebab musabat dengan manusia. Asal hubungan kita dengan Allah, bukan dengan manusia. Bila kita melihat daripada awal kejadian kita, kita berhubung dengan siapa dulu sebelum kita kenal orang-orang ni? Bahkan sebelum kita masuk dalam janin, dalam perut mak kita, kita dengan siapa di alam roh kalau bukan dengan Allah dan yang menciptakan kita.
dan memberi segala nikmat kejadian pada kita, maka kita pun dimasukkan dalam perut ibu kita dengan perintah Allah, ditiupkan roh selepas 120 hari atau 4 bulan. Maka si budak yang bergerak dalam perut ini, dia tak mengenali ibunya. Ibunya cuma mengandungkannya. Bahkan dia juga belum ada nama. Di sisi manusia, dia sudah ada nama di sisi Allah, iaitu hamba Allah. Di sisi manusia, dia belum ada nama. Si ibu waktu mengandungkan, dia belum beri nama. Kalaupun dia berfikir dan merancang nak beri nama, dia masih belum memanggil nama itu. Dan kalau orang tanya ni dalam perut nama apa, ada simpan nama. Yelah, saya letak nama Maryam ke, Aisyah ke, kalau perempuan, kalau kita rasa laki tak Muhammad ke, Ahmad misalnya. Tapi kita tak akan panggil lagi. Kalaupun kita panggil, dia tak akan jadi kebiasaan kita, sebab dia belum keluar. Artinya belum ada hubungan dengan manusia. Dan sewaktu kita keluar daripada perut ibu kita, yang pertama kita letakkan nama. Nama sebagai satu cara berhubung dengan manusia. Tapi kita masih belum kenal manusia. Mata kita belum dapat melihat, telinga kita belum faham apa yang dikatakan oleh manusia, dan kita pun belum pandai bercakap. Maksud satu tempoh, setahun, 2 tahun mungkin. Ada orang sampai 5 tahun tak bercakap. Dia tak bercakap dengan manusia, dia diam. Kerana asal hubungan kita tidak ada hubungan dengan manusia. Hubungan kita dengan Allah. Sebab itu bila Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menghantar surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika Muawiyah menjadi pemerintah selepas selesai perjanjian perdamaian atau disebut Amul Jamaah, tahun perpaduan, maka Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu menyerahkan urusan pemerintahan kepada Muawiyah. Dan Muawiyah menjadikan bandar Damsyik sebagai ibu kota kerajaan Umayyah. Lalu Aisyah pun tulis surat sebagai satu nasihat kepada pemimpin. Dan surat tersebut beliau menyebut satu ungkapan hadis Nabi SAW. Beliau tulis, beliau kata, "Malitamasa ridallah bisakhatin nas kafahullahu mu'natan nas. Wa maniltamasa ridan nas bisakhatillah wakalahullahu ilan nas." Maksudnya, siapa yang mencari redha Allah walaupun manusia marah, Allah yang akan pelihara dia. Kafahullahu mu'natan nas. Segala keperluannya dengan manusia Allah cukupkan. Tetapi siapa yang mencari redha manusia dengan marahnya Tuhan, maka Allah akan biarkan dia dengan manusia. Maksudnya Allah tak pandang dia, Allah tak rahmat dia. Dan jadilah dia orang yang sebagaimana kebiasaan manusia bermuamalah dengan manusia. Hari nak benci, dia bencilah. Hari tak nak tolong, tak nak tolong lah. Hari dia nak maki, dia makilah. Tentang bila kita bergaul dengan manusia, manusia tu macam mana? Lihat hari dia marah, dia lupa kebaikan kita. Lihat hari di mana dia rasa nak maki kita, maka dia pun seperti tak pernah mengenali kebaikan kita. Kalau kita lihat muamalah kita dengan manusia, lihatlah bila mana dia lupakan kita, maka dia tak akan ingat lagi kita. Jangan kata oleh anak kita lah. Anak kita dah habis cuti, dia balik tempat dia, ingat kita lagi? Dah tak ingat dah. Seminggu sekali dia telefon, 2 minit, 3 minit. Itu manusia. Itu yang sayang kat kita tu, anak-anak. Ada ditanya khabar lagi lepas raya ni, dah kurang dah. Kau tanya pun sikit-sikit lah, petang telefon dan sebagainya. Itu manusia. Itu belum lagi cerita kita mati. Bila kita mati, apa yang dibuat pada kita, anak-anak kita? Sibuk dengan urusan dia, bukan kita. Tak ada anak buat khemah duduk kubur, tepi kubur mak ke kubur ayah, tak ada. Itu manusia. Bila mana kita berhubung dengan manusia, kita akan rasa kepahitan hubungan dengannya. Wa imma kepahitan kerana rindu, kerana benci, kerana kecil hati, kerana kecil, semua benda tu ada. Itu manusia. Itu yang disebut oleh Nabi SAW, wakalahullahu ilan nas. Allah biarkan dia dengan permainan manusia.
Tuan-tuan dah hidup lama, kita bermain dengan manusia. Yang kawan kita yang tak dikar dulu ingat lagi tak? Dah tak ingat dah. Sekolah rendah, tak ingat. Yang sama-sama kita sekolah menengah, ada sebahagian masih kontak, ada sebahagian tak ada. Yang kawan kita universiti dulu, Ustaz dah pergi belaka dah, Ustaz mati belaka dah. Yang kawan kita jirang dulu, macam mana? Bila kita lihat manusia yang berada sekeliling kita, satu persatu hilang dalam ingatan dia pada kita ataupun ingatan kita pada dia. Tak ingat dah. Kalau ingat pun tak berpeluang nak kawan kita macam dulu. Sebab dulu sama-sama bujang boleh kawan lama. Sekarang dia kahwin, kita pun dah kahwin. Dia ada anak, kita ada anak. Boleh sekali-sekali, sikit-sikit. Dulu dia sihat, kita sihat, bolehlah ngeteh. Hari ni kita sakit dan dia juga sakit. Masing-masing tempat masing-masing. Itu manusia. Dia punya kitaran putarannya yang berakhir dengan kehilangannya. Tidak Allah. Orang yang membina hubungan dengan Allah, dia tak pernah hilang Allah. Sakit dia, sihat dia, susah dia, senang dia, sibuk dia, susahnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kerana Allah sentiasa bersama kamu di mana pun kamu berada. Sebab itu kita dianjurkan dan diperintahkan. Pertama-tama jaga hubungan dengan Allah. Apa maksud jaga hubungan dengan Allah? Yang Allah suruh dulu kita buat sebelum orang suruh. Yang Allah larang dulu kita tinggal sebelum orang larang. Yang Allah suka dulu jadi keutamaan sebelum cerita manusia suka. Yang Allah marah ini yang menjadi ketakutan kita sebelum cerita orang marah. Maka itu cara orang yang membina hubungan dengan Allah. Kalau kita utamakan perintah orang daripada perintah Allah, kita takut orang marah daripada Allah marah. Kita takut nanti isteri kita marah kat kita, suami kita marah kat kita, anak-anak marah kat kita, kawan-kawan dan lain-lain. Kita lupa Allah yang marah kita, kita tak takut. Maka akan bercerai-berailah kehidupan hubungan kita. Sebab Rasulullah dah sebut, bila keutamaan kita manusia dengan meninggalkan Allah, Allah akan jadikan manusia yang kita beri keutamaan pada dia benci pada kita. Kita keutamaan kita pada anak cucu, sungguh-sungguh anak cucu. Dengan Tuhan tak ada, anak cucu lah. Kesungguhan kita dengan kawan-kawan kita, nanti Allah jadikan mereka benci pada kita. Sebab itu kata Aisyah dalam satu suratnya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia kata bila salah seorang itu berbalah kerana maksiatnya dengan Tuhan. Bila dua orang yang rapat, dekat, tiba berbalah kerana salah satu daripada mereka buat maksiat pada Tuhan. Salah seorang, kalaupun tak dua-dua. Kerana Allah tak akan jadikan orang yang Allah sayang bersama dengan orang yang Allah benci. Mereka tak boleh bersama. Dalam hadis Nabi kata apa? Al-arwahun junudun mujannadah, fama ta'arafa minha iktalaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Roh itu suatu tentera yang bersepadu, yang sesuai dengannya maka dia bersatu, yang tidak sesuai sifat-sifatnya maka dia akan saling mengingkari. Maknanya, kalau kita baik, kita akan cenderung dengan orang baik. Kalau kita jahat, kita akan cenderung dengan orang jahat. Kalau kita baik, kita tak akan gaduh dengan orang baik, kita gaduh dengan orang jahat. Dan kalau kita jahat, kita tak akan gaduh dengan orang jahat, kita akan gaduh dengan orang baik. Sebab itu kita pun perhati, kita gaduh dengan siapa? Kalau kita berbalah dengan orang baik, berarti kita dalam posisi orang yang berada dalam kelompok yang jahat. Kalau kita berbalah dengan orang jahat, berarti kita berada dalam kelompok orang baik. Sebab Allah dah sebut dia punya arwah mujannadah, roh yang mujannadah. Mujannadah maksud dalam satu grup dan kumpulan. Kita gini, kalau orang bersama kita setuju dengan apa pun kita buat, kita boleh baik dengan dia. Kalau orang yang bersama kita dia tak setuju dengan benda yang kita buat, kita tak boleh bersama dengan dia. Dia tak setuju kita solat, dia tak setuju kita tutup aurat, kita tak mungkin kawan dia. Kawan-kawan yang bersetuju dengan kebaikan bersama dengan kita, sampailah salah seorangnya buat maksiat, maka akan berlaku pertelakan. Sehingga seorang kembali semula, maka kembali baik. Sebab itu bila kita lihat hubungan kita dengan orang, bila berlaku je kekhilafan, maka lihat dosa kita. Ini yang disebut oleh Fudail bin Iyad.
Aku melihat masalah isteriku, masalah anak-anakku dan masalah kenderaanku. Bila dia bermasalah denganku, maka aku lihat ia berkait dengan hubunganku dengan Allah. Maka baiki di sana, sini selesai. Orang-orang yang tanda, kata ulama, bahawa dia punya hubungan dengan Allah, setiap kali berlaku suatu kekurangan dalam kehidupannya, paling pertama difikirkan taubat. Itu tanda dia ada hubungan dengan Allah. Apa pun masalah dia, baik berniaga dia masalah, baik dia dengan pasangan dia bermasalah, baik dia dengan kawan-kawan masalah, jiran, pertama-tama dia buat ialah taubat pada Allah. Bimbang ini salah satu daripada signal, tanda Allah Ta'ala marah. Bila Allah Ta'ala marah, Allah jadikan manusia marah. Maka kita tengok, apakah manusia marah ini kerana Allah marah, atau manusia ni marah ini kerana Allah nak jadikan kita lebih kuat dalam ketaatan pada Allah, mencari redha. Kerana itu pertama-tama kita buat istighfar, taubat. Kita kadang-kadang bila ada masalah dengan orang, habis masa nak baiki hubungan dengan orang, habis masa. Orang dia buat mengajuk macam tu lah, mengajuk, dia buat muka ketak, tahu nama dia. Maka kenapa kita nak merayu pada manusia yang wataknya begitu? Bila Allah sebut dalam Quran, ni dalam apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, pertama-tama yang perlu kita buat, baiki diri kita. Sebab kamu tak boleh selalu bersama dengan aku, dan memang pun tak boleh bersama selalu untuk guru kita. Nak bersama macam mana? Subuh lah bersama, tu pun tidur separuh, sama tidur separuh, ataupun fikir ke lain, ke hulu ke hilir fikir. Duduk dengan guru dah, tapi fikir ke lain. Dan kita mungkin maghrib je, isyak je. Lepas tu kita bersama diri kita dan bersama kesibukan kita. Lepas tu kata Syekh Abdul Qadir, kamu tak mungkin akan selalu datang jumpa aku, dan memang tak patut pun selalu datang jumpa aku, sebab kamu ada tanggungjawab kamu. Duduk melekat dengan Tok Guru, memang tak ada kerja. Dia kan ada bini dia, dia ada anak-anak dia, dia akan bersama isteri anak-anak dia, dia ada kerja dia ada urusan dengan sekian-sekian. Maka kamu kena kawal diri kamu sendiri, kawal diri sendiri untuk jadi baik. Kawalan yang disebut tadi, ingat mati, dan bina hubungan dengan Allah, dan putuskan hubungan dengan manusia. Baik, berhubung, masih kita nak terang tentang hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah. Dalam Quran bila Allah sebut apa? Innal insana khuliqa halu'a, iza massahu syarru jazua, wa iza massahu khairu manua, illa al-musallin. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu sifatnya sentiasa bimbang. Halu'a ni maksud keluh kesah. Bahasa mudah, bimbang, takut selalu. Ada je benda kita takut. Hak suami kita, hak anak-anak kita, hak kerja kita, hak bisnes kita, hak pangkat kita. Adalah tiap-tiap hari hidup dengan bimbang. Ada je benda kita bimbang, ada je benda kita takut, ada je benda kita bimbang terlepas daripada kita, atau mungkin datang pada kita musibah ini. Bila kata Allah, bila dia dapat keburukan pada penilaian dia, bukan pada sisi Allah. Pada sisi Allah tidak ada yang buruk, semua baik. Jadi kita kalau banjir, bagi kita buruk lah. Tidak di sisi Allah, ia baik. Banjir itu baik. Kemarau bagi kita tak baik lah. Maka maksud buruk di sini di sisi kita. Bila ditimpa dengan keburukan, benda yang tak suka, jazua, pemaksud jazua, maka bertambahlah resah dia, bertambahlah sedih dan putus asanya, bertambahlah kecewa dan juga lemahnya. Ini makna jazu. Jadi lemah, jadi kecewa, dia tak semangat, putus asa. Wa iza massahul khairu, tapi kalau dapat benda baik pula, saham naik, bisnes jalan, anak bertambah, rezeki melimpah ruah, manua, dia ada perangai takut hilang pula benda tu. Anak ramai nanti mati anak saya kan, sakit kan, ni rezeki saya ni nanti kurang kan. Dia mula rasa manua. Manua sama makna kedekut. Kedekut manifestasi daripada sifat bimbang, takut dia hilang. Maka kita pun kedekut masa dengan Allah untuk bersama dengan anak-anak kita. Dengan Allah kita pergi dengan anak-anak tak? Sebab kita sayang anak-anak ni. Itu kita tiap masa dengan anak.
Patut maghrib pergi masjid pun nganak. Patut ke masjid tu kurang masjid, main nganak je. Waktu dia waktu dengan anak dia, bukan waktu dia dengan Allah. Dia sahabat-sahabat, dia orang main anak juga. Tapi masuk waktu solat, nampak pertama masjid. Nampak pertama solat Jumaat, itu pertama. Lepas tu nak main-main. Tapi kita lain hari ni. Hari ni masjid surah tu bukan keutamaan. Anak nombor satu. Anak kita nak situ, nak ke sini, kita utamakan. Kita bimbang kalau masa kurang anak, masalah anak. Bagi kita lah. Ini nombor cara kita berfikir. Kemudian kita pun ada bisnes ni. Kalau bisnes kita tinggal, boleh masalah. Walaupun dah untung banyak. Patutnya kita bila sampai waktu solat lah. Tak, bisnes juga. Dia cerita bisnes dia lagi, tak habis lagi. Kuliah pun tak pergi sebab bisnes. Bimbang nanti, jatuh kan. Ini dia ada sifat manu'ah. Rasa takut benda tu hilang. Dan kedekut dia dengan Tuhan. Tetapi kita kalau berkira masa dengan Tuhan, kedekut nama dia tu. Kemudian kata Allah, bila Allah sebut masalah manusia, Allah pun sebut satu pengecualian. Illal musallin, malaikat orang yang solat. Apa maksudnya? Malaikat orang yang ada hubungan dengan Allah. Orang yang ada hubungan dengan Allah dalam apa situasi pun, dia tetap letak diri dia dengan Allah. Susah, senang, dia dengan Allah. Nabi SAW bila baginda susah, ada masalah, Nabi solat. Nabi senang pun, Nabi syukur dengan solat. Jawapannya pada solat. Kita serabut, kita pergi solat. Kita gembira, solat. Wa imma sebagai satu doa, wa imma sebagai satu tanda syukur. Kan itu bila Rasulullah solat sampai bengkak kaki, lalu apa yang baginda sallallahu alaihi wasallam sebut? Afala akunu abdan syakura. Apakah tidak boleh aku bersyukur pada Allah? Solat tanda syukur, dan solat juga tanda ataupun alamat ataupun cara untuk kita berdoa pada Allah. Sebab dalam definisi as-salatu hiya doa. Solat itu ialah doa. Ataupun as-salatu huwa doa. Solat itu dia adalah doa. Orang yang sentiasa solat, maknanya dia sentiasa berdoa pada Allah. Maknanya dia sentiasa jaga hubungan dengan Allah. Jadi Allah dah beri satu konklusi pada kita, atau satu solusi. Solusinya apa? Kita punya perangai sentiasa takut, bimbang. Tapi bila kita solat, terjaga benda tu. Artinya kita jaga hubungan dengan Allah. Kita dah sebut pertama-tama tanda orang jaga hubungan dengan Allah, bila ada je masalah, dia mesti taubat dulu. Mesti taubat. Yang kedua, bila dia ada masalah dalam hidupnya, maka dia mesti muhasabah. Mesti. Kat mana selek dia, kat mana silap dia. Yang ketiga, bila mana dia ada masalah, dia mesti mendampingi orang soleh. Dia akan rujuk kepada ahlinya. Mesti. Para sahabat ridwanullahi alaihi ajma'in, ada je masalah, tak kira masalah apa, datang jumpa Rasulullah. Mesti datang. Kok mana pun datang. Dan berikutnya setelah Rasulullah wafat, mana-mana orang yang ada masalah, mesti mereka jumpa sahabat-sahabat yang ternama, yang terkenal dengan ilmu. Zaid bin Harisah, Zaid bin Sabit, sebagai contoh, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud. Bahkan mereka bertemu Umar al-Khattab, Abu Bakar Siddiq dan lain-lain. Sebab itu tanda orang ada hubungan dengan Allah, dia akan cari orang yang lebih dekat dengan Allah. Siapa lebih dekat dengan Allah? Yang dekat dengan Allah, maka mereka tengok ni pada alim ulama. Sebab Allah dah sebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Yang paling takutkan aku, dengan bahasa mudah, yang paling hampir dengan aku ialah para ulama. Maka mereka mesti kita tengok, kalau orang tu ada hubungan dengan Allah, mesti kalau dia masalah, dia pergi datang jumpa ulama. Mesti dia pergi. Dia tak boleh datang secara fizikal, dia telefon ke, dia mesej, mesti. Itu dia akan buat. Sebab dia bimbang ilmunya tak dapat sampai ke situ. Maka dia perlukan ilmu pada alim ulama untuk sampaikan dia kat situ. Maksudnya untuk mendapat natijah muhasabah. Itu tanda orang ada hubungan dengan Allah. Yang keempat, orang yang ada hubungan dengan Allah, dia mesti doa. Mesti doa. Belum cerita ngadu pada orang, dia mesti doa. Bukan mengadu Facebook. Terus mengadu Facebook, salah. Dia mesti doa. Saya tak kata orang ngadu Facebook tu dia tak ada hubungan dengan Allah. Maksudnya keutamaan kita. Mungkin dia dah doa banyak dah, baru ditulis. Tapi kita nak cakap tentang keutamaan. Orang yang ada hubungan dengan Allah, dia taubat, dia muhasabah, dia mesti jumpa orang alim, orang soleh, dan dia mesti berdoa pada Allah. Dan yang kelima, orang yang benar ada hubungan dengan Allah, dia redha, pasrah.
Dia tak akan buat benda bertentangan tindakan dia. Dia tak akan buat. Mana kata kalau isteri dia ada masalah dengan suami, dia tak akan buat tindakan lari dari rumah. Dia dah guna belaka dah. Dia dah taubat. Apa masalah aku dengan suami aku ni? Dosa aku, maka dia taubat. Dia juga telah muhasabah kat mana nak baiki ni. Dia juga telah tanya pada alim ulama. Lepas tu dia taklah sampai natijah pekir-pekir baik lagi. Sebab benda tu penyelesaian berupa dosa besar. Dia ada setengah isteri dia buat macam tu. Kita tanya belaka last kali, ambil beg lagi keluar dari rumah. Dia tak menyelesaikan, dia tambah lagi penyakit. Dia tambah lagi kemurkaan Allah. Sebab penyelesaian kita tak boleh buat benda yang Allah murka. Tak boleh. Kita nak selesai masalah kita. Kalau benar ada hubungan dengan Allah, ni saya cerita orang yang ada benar hubungan dengan Allah. Bukan penyelesaian masalah kita buat benda yang Allah murka. Walaupun benda tu memang kita dah jadi serabut ni, tengok muka suami pun macam nak marah, saya nak lari rumah dah. Tak, itu bukan penyelesaian. Kalau kamu buat macam tu, kamu menambahkan masalah kamu. Menambahkan masalah. Stay duduk, tunggu. Sampai bila tunggu? Sampai datang pertolongan dari Allah. Lepas tu kita belajar redha. Apa maksud redha? Antara makna redha kita dah beritahu banyak makna redha. Antara makna redha, kita jangan buat benda yang bertentangan dengan perintah Allah. Kalau seorang mendapat berita kematian, redha dia taklah tanpa pipi, koyak baju. Dia boleh nangis. Sebab nangis tak bertentangan dengan perintah Allah. Dia boleh sedih. Okey. Tapi dia menyebut perkataan-perkataan yang Allah murka, maka dia tak redha. Sebab itu kata Nabi SAW, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan di kalangan kami orang yang bila dapat musibah menampa-nampa pipi, mengoyak-ngoyak baju dan menyeru ucapan jahiliyah. Maksudnya, kenapalah kena kat saya, tak kena kat orang lain? Itu ucapan jahiliyah. Dan memang tak kedai pada kamu. Nak kena orang lain buat apa pula? Kenapa asyik saya je kena, orang lain tak kena? Nah, itu kan urusan Allah begitu. Orang lain dia ada penyakit dia. Kita ni duk dengki ke orang lain. Bila kita kena musibah, kita tanya, kenapa orang lain tak kena? Tak tahu orang lain tu dia ada kena benda yang dia kena. Kita ada benda yang kita kena. Setiap orang ada ujian dia. Kita tengok mata zahir dia, saya tengok Ustaz macam tak pernah diuji Ustaz. Saya macam-macam ujian dengan buasirnya, gauknya ujian saya, migrainenya ujian saya. Dia macam tenang Ustaz. Semua tempat dia tenang. Saya tak nampak macam diuji. Nampak rumah besar, keluarga pun bagus, hidup dalam kuliah Ustaz pun dia tenang, tidur je relax. Dia macam tak ada masalah. Kita ni ada masalah ni. Tuan-tuan jangan dengki ke orang. Orang tu dia ada masalah dia. Perangai kita memang jadi perangai penyakit kita. Seringkali kita rasa orang lain lebih bertuah pada kita bila mana kita diuji. Tak, orang lain ada ujian dia. Kalau kita berada pada kedudukan dia, kita tahu ujian dia apa. Ramai orang menyangka dia lah diuji, dia lah paling berat diuji. Kenapa saya, kenapa tak orang tu? Dia duduk cadang ke Tuhan pula. Kenapa tak bagi orang tu? Saya dah okey dah. Saya dah okey. Saya dengan suami saya dah okey. Kenapa saya kena? Yang tu saya tengok dengan suami tak okey. Dia tak kena. Saya dengan bisnes saya kenapa tak okey? Dia dengan bisnes dia sentiasa okey. Kenapa? Duk tanya-tanya. Tuan-tuan, ini bukan waktu kita tanya okey tak okey. Waktu datang ujian, datang redha kita. Jangan tengok orang lain. Bila diuji, jangan tengok orang lain. Orang lain saya katakan dia ada masalah dia. Sebab kita tak kenal orang lah, kita ingat orang lain tu macam okey. Semua orang tak okey. Semua orang dalam ujian. Kerana dunia ni nama negeri ujian. Kita tengok raja macam okey je. Raja ada ujian ni. Tuan-tuan tak tahu. Kita tengok menteri tu macam okey je. Ada bodyguard. Dia ada ujian dia. Dan bila datang ujian dia lebih teruk pada kita. Kalau kita tengok menteri, Perdana Menteri Sri Lanka, rakyat dia kejar dia, lari, rumah dia kena bakar. Kan Sri Lanka sekarang teruk ekonomi dia. Teruk. Rakyat keluar kat jalan. Belasah tentera polis tak kira dah. Mengamuk ni. Dah berbulan-bulan mengamuk rakyat. Rumah Perdana Menteri pun dibakar. Habis Ferrari bakar sekali. Dia punya marah. Perdana Menteri ni terpaksa lari. Dulu orang kata bahagianya dia, bahagia. Tengok sekarang ketakutan dia. Dia ada ujian dia. Kita ada ujian kita. Tuan-tuan tengok orang duduk bawah jambatan, dia ada ujian. Orang duduk rumah banglo, dia ada ujian. Cuma kita ni, watak kita sebab tak redha dengan ujian, kita duduk tengok orang lain bagus. Macam kita kena samang politik. Kenapa saya kena samang? Dia pun tak ada lesen.
Kenapa tak samang dia? Kita macam arguin musibah tadi. Jangan perlu dia orang lain. Orang lain mungkin dia tak kena samang, dia akan samang lebih besar daripada tu. Atau mungkin dia ada benda lain. Maka tanda seorang bila dia ada hubungan dengan Allah, sewaktu diuji dia akan redha. Redha saya dah sebut, masuk redha, dia tak akan buat benda bertentangan dengan syarak. Tak akan buat. Macam mana pun tak suka benda tu. Jadi kalau dia tak suka orang yang menega sebelah tu untung banyak, dia rugi. Dia tak ada pula pergi bakar kedai sebelah, atau pergi sihir kedai sebelah. Dia redha. Kali ni rezeki saya redha. Yalah sebelah tu dia untung banyak, atau sampai kat dia untung saya kena tutup, tak apalah, tu rezeki dia bukan rezeki saya. Maka Allah nak tunjuk saya tempat lebih baik misalnya. Jadi redha menjadikan kita tak akan buat benda yang Allah larang. Bila kita redha dengan kemiskinan, maka jangan mencuri duit orang. Kalau mencuri duit orang atau menipu, maknanya kita tak redha. Kita tak redha. Kalau sekiranya kita difitnah, saya difitnah, redha dengan fitnah, kita mungkin orang fitnah kita sebab dosa kita juga, kita pun taubat, kita pun muhasabah, kita pun dah jumpa orang alim minta bantuan, minta nasihat, kita juga telah berdoa kepada Allah dan kita redha. Tapi taklah kita lepas ni fitnah orang pula. Oh, kau fitnah aku fitnah kau balik. Dia kata kita sesat, kita akan kata balik dia sesat. Tak mungkin kita buat macam tu, kerana kita tak akan selesaikan masalah. Sebab tu bila Aisyah radhiyallahu ta'ala kena fitnah berzina, berat fitnah tu. Aisyah tak fitnah balik orang munafik tu berzina. Kau tu yang teruk berzina. Tak. Walau yang menuduh ni terkenal dengan jahat dia. Tapi Aisyah tak peduli orang jahat tu. Biarlah dia dengan Tuhan. Maka aku pasrah dengan ujian, dituduh melakukan benda tak baik, sehingga Allah membersihkannya. Allah menyucikan kemuliaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi Aisyah dia tak balas balik pada orang yang kata pada dia, sebab dia tak ada urusan dengan orang tu. Kita kan kadang-kadang kita redha, tapi peluang nak balas dendam tu macam cari juga. Mana cara nak balas dendam? Nak cari juga ruang. Kalau kita boleh kutuk-kutuk dia sikit lah, bagaimana dia kutuk kita. Dia dah buat video memburukkan kita, kita pun nak juga buat video burukkan dia. Tapi kita tak ambil sikap itu. Itu bukan sikap orang yang ada hubungan dengan Allah. Yang ada hubungan dengan Allah, maka apa yang dia lakukan, saya kata taubat, dia muhasabah, dia akan bertemu dengan orang alim, orang soleh, dia akan berdoa pada Allah Ta'ala, dan dia akan redha. Ini 5 sifat siapa yang ada hubungan dengan Allah. Jadi kita mau tengok diri kita, tuan-tuan, waktu kita ada masalah, macam mana hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kita benar membuktikan bahawa kita ada hubungan dengan Allah. Ada tak bila ada masalah kita pun taubat? Taubat semua ini mungkin dosa kita. Ada tak bila kita ada masalah kita muhasabah sungguh-sungguh? Muhasabah. Ada tak bila kita ada masalah kita jumpa dengan para alim ulama, minta pandangan dia, pendapat dia. Mungkin ada ruang-ruang kita terlepas pandang, hukum hakam. Mungkin dulu kita ambil duit orang, mungkin pesaka bagi tak betul, mungkin dulu kita yang penyebab orang tu kena macam tu, kena macam ni. Kemudian sentiasa kita berdoa, jangan putus berdoa. Tanda orang yang ada hubungan dengan Allah, dia tak pernah putus berdoa. Dia kata doa macam mana pun, walaupun dia nampak pengkabulannya lambat atau tak nampak pengkabulannya, dia tak akan berhenti berdoa. Kerana doa itulah pengkabulan. Allah Ta'ala bila nak beri pengkabulan doa, Allah jadikan orang tu tak akan putus berdoa. Itu tanda dia. Lagi mana kita tak putus berdoa, maka pengkabulan itu akan berlaku. Cuma Allah akan berikan pada waktu sesuai, pada keadaan sesuai. Tetapi kita tak ada duit. Tak ada duit. Saya nak guna duit. Mungkin keadaan sekarang, duit tadi taklah perlu sangat. Kita sabar dulu. Sampai satu masa, benar-benar kita akan rasakan bahawa duit itu perlu, maka datang. Umpama begini, tuan-tuan puasa. Masuk pukul 8 pagi dah lapar dah. Puasa nak makan. Sabar. Belum masanya lagi. Tuan-tuan tahan lagi. Sampai zuhur dah berbunyi macam-macam perut. Sabar. Kerana Allah nak jadikan apa yang kita dapat nanti lebih manis daripada apa yang kita bayangkan. Akhir datang maghrib, bunyi azan maghrib, kita pun makan. Allah sedapnya makan. Nikmatnya waktu itu makan. Kalau berbanding kita makan pukul 8 pagi tadi, berbanding kita makan tengah hari, dengan sebab kita makan maghrib, nikmat sungguh-sungguh. Sama juga pertolongan Allah. Allah tak bagi tolong awak, kerana kita mungkin tak rasa itu nikmat pertolongan tu. Sampai benar-benar
kita akan rasa betapa manisnya pertolongan tu. Tetapi Allah tak beri kita terus raya. Kita raya puasa ni, kita raya dulu baru puasa. Tuan-tuan rasa tak nikmat raya tu? Kalau kita raya dulu baru puasa. Okay, semua raya dulu, semuanya raya dulu, bagi-bagi duit raya, okay, start puasa lepas. Raya ni rasa nikmat sebab kita melalui ujian Allah berpuasa tu. Sebulan puasa untuk raya. Sebulan puasa. Habis akhirnya rasa nikmatnya raya. Terlalu nikmat. Masa tu kalau pakai baju baru rasa bernilainya baju baru. Kalau tuan-tuan pakai baju baru sekarang tak rasa nilai. Tuan-tuan balik rumah pakai baju baru rasa tak nilai? Tak. Tuan-tuan syok seorang-seorang. Tapi bila hari raya kita pakai baju baru, lain nikmatnya. Semua orang pakai baju baru. Tok Imam, Tok Bila, Tok Siok, jiran sebelah kita, kawan kita, isteri kita, anak-anak kita, semua. Seronoknya semua pakai baju baru, makna seronok. Kalau kita seorang je baju baru, kita tak seronok, tak akan seronok. Nikmat ni kalau kita seorang je dapat, kita tak akan seronok. Tuan-tuan seorang je dapat nikmat, tak seronok. Tapi kalau sama-sama dapat nikmat, seronok. Ya Allah Ta'ala, bila nak beri sesuatu, Allah beri pada masa yang benar-benar kita akan gembira. Sebab itu kalau kita tak pernah putus berdoa, maknanya kita ada hubungan dengan Allah. Tapi doa asyik berhenti, kemudian kata, saya dah gibat dah doa, doa pun tak mustajab juga. Kata Nabi SAW, yustajabu ahadukum ma lam ya'jal. Dia mustajabkan doa seseorang selagi mana dia tak gopoh gapah. Bila dia gopoh gapah dengan berkata, laqad da'autu falam yustajabu li, aku dah doa tapi Tuhan tak mustajab, maka Allah tak akan mustajab sampai bila-bila. Mustajab Allah, Allah nak bagi mungkin hari ni, mungkin esok, mungkin lusa. Tapi bila kita dah kata tak, maka memang tak. Sebab itu tuan-tuan hati-hati bila kita cakap, Ustaz ada doa, Ustaz tak dapat. Jangan kata tak dapat, beradablah dengan Allah. Seorang tu dia doa nak dapat anak, and then sampai dia menopause, dia tak dapat. Dia tak dapat. Pun dia tak boleh kata, saya doa dah tak mustajab, Tuhan tak bagi. Tak, Tuhan mustajab. Tuhan mustajab dengan maksud Allah beri apa yang lebih baik daripada apa yang kita nak. Kan kita dah baca hadis, bila Allah nak mustajabkan doa kita, Allah beri salah satu dari tiga. Wa imma Allah beri apa yang kita nak tu, wa imma Allah palingkan kita kemudaratan yang datang daripadanya, dan wa imma Allah simpan di hari akhirat kelak. Baik, seorang nak anak lah, atau dia nak suami, tak dapat suami. Dia nak isteri, tak dapat isteri. Contoh, baik, isteri tu ada kebaikan dia, pun ada mudarat dia. Anak tu ada kebaikan dia, pun ada mudarat dia. Kalau mana ibu ayah bercita-cita kalaulah anak dia ni mati awal. Sebab apa? Teruk sangat, nagih dadahnya, ada masalah-masalah dia. Sehingga kenapalah aku dapat anak, kalau tak ada anak kan bagus. Taklah malu macam ni. Jadi kita ni bila kita minta tak dapat, pada pandangan zahir kita, sebenarnya kita dapat, iaitu Allah palingkan kita keburukan yang ada padanya. Sebab setiap nikmat tu dia ada dua sisi, sisi baik, sisi tak baik. Baik kaya, ada sisi baik, tuan-tuan faham sisi baik dia. Tapi dia ada sisi tak baik dia. Jadi sombong, lupa Tuhan, dibenci oleh orang. Dia orang tak suka sangat orang kaya ni, dibenci, didengki dan sebagainya. Dia ada sisi buruk, dia ada sisi baik. Kita minta dengan Allah dengan sisi baik, kita tak nampak sisi buruk ni. Allah Ta'ala mengetahui kelemahan kita, Allah palingkan kita sisi buruk tu, maka kita terselamat. Baik, suami, dia ada sisi baik, dia ada sisi buruk. Isteri sama, anak-anak sama, kawan pun sama, bisnes pun sama. Semua nikmat dunia dia akan ada dua sisi. Manakah nikmat akhirat, dia cuma ada satu sisi kebaikan. Tapi kalau tuan-tuan sebut nikmat dunia, mana ada nikmat dunia yang dia fully baik? Mana ada? Dia mesti ada kurang. Tuan-tuan beli rumah besar, oh baik ni rumah besar, dia ada sisi kurang dia. Lama-kelamaan kita pun dah tak nak naik tingkat atas. Mula-mula beli semangatlah rumah 4 tingkat, semangat. Lepas tu tingkat 4 tak pernah naik, dah 20 tahun tak naik. Ada seorang hamba Allah saya jumpa, rumah dia 2 tingkat. Dia kata, Ustaz, saya tak pernah naik tingkat 2. Saya tanya pun lama mana dah. Dia kata hampir 20 tahun. Saya pun tak tahu ada benda atas. Lepas mati suami dia, dia tak naik tingkat 2. Puluhan tahun dia tak naik.
Tu baru tingkat 2. Yang tingkat 3, yang rumah di tingkat 3, orang rumah di tingkat 4. Akhirnya dia kata, nampalah aku beli rumah besar-besar sangat. Baik beli tahu macam ni, baik beli rumah kecil. Akhirnya fikir, Ustaz, saya nak duduk dalam kabin Ustaz je boleh tak? Dua rumah. Duduk kabin Ustaz je lah, kecil sikit. Pernah ada kemah rumah ni. Dia sampai peringkat manusia akan fikir macam tu. Itu kita kata nikmat ni ada sisi baik, sisi buruk. Dan itu saya kata, ada orang menyesalkan ada anak. Ada. Tahu anak saya jahat macam ni, baik jangan ada anak. Dia cakap benda tu. Kalau saya tahu benda macam ni baik, saya tak ada. Dulu awak yang mohon, awak yang doa, awak yang buat sampai IVF nya, awak yang sampai jumpa doktor ni. Hari ni awak kata baik tak ada pula. Ya, itulah nikmat dunia. Dia ada sisi baik, dia ada sisi buruk. Sebab itu bila kita dapat satu nikmat, doa Nabi aja, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jubilat alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jubilat alaiha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon kebaikannya dan kebaikan tercipta padanya, dan aku berlindung daripada kejahatannya dan kejahatan yang tercipta padanya. Sebab semua nikmat dunia ada padanya tercipta kebaikan, tercipta kejahatan. Nikmat dunia semua. Kita ni tuan-tuan ada sisi baik, ada sisi jahat. Hari baik kita baiklah, hari jahat kita. Buang sampah merata tu hari jahat tu. Buka cermin kereta buang, tu hari jahat tu. Hari baik buang dalam kereta sendiri. Hari jahat buang atas jalan raya. Hari baik kita tolong bersih sungai-sungai terjun. Hari jahat kita yang buang sampah tu. Itu hari jahat. Kita ada hari jahat kita. Kita ada hari baik kita. Sebab tu kita juga memohon pada Allah dan doa Nabi ada, Allahumma inni a'udzubika ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada min su'il yaum, ataupun min yaumi su', daripada hari yang jahat. Wa min lailati su', daripada malam yang jahat. Wa min sa'ati su', daripada waktu yang jahat. Sebab ada waktu yang mungkin kita boleh bertukar jadi jahat. Tu atas jalan raya, ada tak hari kita jadi jahat atas jalan raya? Orang nak masuk tak bagi kita. Bapak, hari jahat lah tu. Tu kalau tengok cermin ada tanduk tu. Hari jahat kita. Kita potong ikut suka kita. Hari baik kita beri laluan semua. Sila. Semua kita bagi laluan. Hari jahat kita ada, hari baik kita ada. Sebab tu kita berlindung daripada nikmat dunia yang ada jahat. Jadi bila kita sebut tentang mustajab doa tadi, kalau seorang yang saya kata dia doa dapat anak sampai menopause tak dapat, pun begitu je yang kata saya dah doa tapi tak dapat. Bukan, Allah dah bagi. Kita yang tak faham macam mana Allah bagi. Kita tak faham. Sebab itu Rasulullah SAW sebut hadis tadi, semua orang beriman bila doa dia dapat. Semua dapat. Kalau tuan-tuan tak dapat yang kita sebut pertama kedua tu, apa yang kita dapat Allah simpan akhirat kelak. Makna dapat. Kata tak dapat pula. Sebab tu nanti akhirat kelak bila kita pulang, di antara orang menyesalkan dia dulu di dunia tak doa banyak, kan dapati doanya semua tersimpan sebagai pahala. Tentang kita kan bila tua kan rasa nyesal sebab tak simpan duit. Dulu saat saya banyak duit masih kerja kat Hong Kong, kerja kat sekian, tapi saya tak simpan duit. Masa saya kerja luar negara sekian-sekian, tapi saya boros masa tu. Bila kita sampai satu waktu kita nyesal kerana tak simpan duit pada waktu kita lapang. Sekarang ni baru tak nyimpang balik. Yang paling teruk kita menyesal ialah di dunia dulu kita tak berdoa, kan dia simpanan di sisi Allah. Semua doa bertukar jadi pahala yang lebih besar daripada nikmat yang kita nak kat dunia. Sebab tu kalau kita tengok Nabi SAW, doanya banyak. Nabi banyak doa. Tuan-tuan berarti kita al-azkar, tuan-tuan tahu banyaknya doa Nabi SAW. Dan semua tempat Nabi doa. Semua. Tak ada satu tempat pun Rasulullah SAW tak doa. Nak tidur Nabi doa, bangun tidur Nabi doa. Nak musafir Nabi doa. Doa. Kenapa? Ia khazanah kita. Simpanan kita. Tuan-tuan seronok tak simpan duit dalam bank? Seronok Ustaz. Saya baru simpan duit raya anak saya 14,000 Ustaz. Seronok. Saya baru simpan ni duit bonus saya sekian. Seronok simpan. Kalau kita tak guna. Manusia seronok simpan duit sebagaimana seronok dia pegang duit. Kalau memang orang yang dalam banknya duitnya punya banyak, cukup dia seronok dengan apa yang disimpan. Tuan-tuan, yang kita simpan tu belum tentu kita boleh guna. Belum. Mana orang simpan dia tak boleh guna. Tapi yang kita simpan namanya doa, kita boleh guna. Sebab itu jangan pernah berkata saya doa Tuhan tak mustajab. Jangan pernah berkata demikian. Bukan doa Allah dah mustajab, mungkin saya tak tahu macam mana Allah mustajab.
Mungkin saya tak faham macam mana Allah mustajab. Moga Allah fahamkan saya macam mana doa itu mustajab. Dan saya katakan kalau kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi tadi, 3 cara Allah mustajab, memang sudah mustajab. Bukankah pahala itu lebih baik daripada apa yang kita nak? Ya sekarang ni tak nampak lah tuan-tuan. Sekarang ni nampak yang kita nak tu lebih baik sekarang ni. Sebab kita ni kan manusia bukan cerdik sangat. Tanda-tanda kita cerdik, banyak mana benda yang kita kata okey hari ni, esok kita kata tak okey. Masa kita beli rumah tu, kita kata rumah ni paling baik, saya dah memang pilih elok. Lepas 10 tahun nyesal beli rumah sini. Kalau tahu saya beli rumah sana. Kita ni cerdik ke bodoh soalan ni? Kalau kita cerdik, kita tak pernah menyesal dalam hidup sebab kita cerdik. Realiti memang kita bodoh. Maksudnya ilmu kita tak sempurna. Atau kita kahwin dengan seorang lelaki ni, kalau perempuan lah, oh seronok, saya rasa dia lah pilihan hati saya yang boleh jadi imam saya hingga ke syurga. Dululah dia cakap ayat dia punya caption dia, suamiku, imamku, pemimpinku ke syurga. Tak lama lepas tu cerita lain, nyesal kahwin. Rupanya bawa ke neraka ke dia. Waktu dia marah lah, dia kata bawa neraka. Tentang yang bercakap dia nampak macam cerdik, kemudian dia kembali tunjuk kebodohan dia. Dan benda tu dicatat dalam catatan yang dibaca oleh semua. Tuan-tuan tengok bila orang tu bercinta kan, dia catat dalam Facebook dah, dalam TV lah, kalau dia artis. Lepas tu apa cerita lepas tu? Bukankah berarti dia bodoh? Maksudnya bukan dia yang kita bodoh. Kita semua bodoh. Ilmu kita tak sempurna. Lepas tu banyak mana kita menyesal dengan tindakan kita. Menyesal. Lepas tu buat balik. Lepas tu menyesal balik. Kerana kita bodoh. Sebab itu bila tersebut Allah nak suruh kita cerdik, maka Allah simpang banyak pahala. Walaupun kita tak, misalnya kita tak berapa tenang dengan hal itu di dunia ini, tapi nanti kita akan tenang akhirat kelak. Itu disebut dalam hadis, orang yang sakit di dunia dia beri pahala banyak. Orang sihat berkata, ya Allah, kenapa dia dapat pahala banyak? Sebab dulu dia sakit, dia diuji banyak. Ya Allah, boleh tak kami nak pulang ke dunia, biar kami pula sakit, sehingga kulit-kulit kami digunting-gunting pun tak apa. Dan itu banyak Allah SWT beri rahmat pada kita dengan menyimpang pahala. Sebab itu tuan-tuan doa, terus doa, jangan putus doa. Kalau kita tak nampak kemustajaban kerana kebodohan kita, bukankah dia tak mustajab? Katakan kita yang bodoh tak nampak Allah mustajabkan doa. Allah tidak pernah tidak mustajabkan doa. Kerana Allah berkata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman dan mengisytiharkan, doa padaku, aku mustajab. Astajib. Allah kata fauran, secara segera aku mustajab. Yang pertama, secara segera, waktu mana tuan-tuan doa je tercatat pahalanya. Itulah mustajab pertama. Dah tercatat. Kat tangan doa je catat pahala. Angkat tangan doanya, Allah beri kita ketenangan. Kita dapati tuan-tuan masalah yang kita hadapi sebelum doa dan selepas doa beza. Tuan-tuan masalah, cuba doa. Lepas tu rasa masalah tu macam ringan sikit. Dulu beratnya 10 kilo masalah tu. Waktu tuan-tuan doa angkat tangan, tuan-tuan angkat beban, dia dah jadi 5 kilo. Mula-mula Ustaz memang rasa marah sungguh-sungguh. Tapi dah doa, akhirnya marah tu dah 50%. Doa lagi, mungkin turun lagi. Allah angkat beban dengan doa. Doa lagi, akhirnya tak apalah Ustaz, apa pun jadi saya okey. Kerana berkat doa dia, Allah ringankan bebanan. Allah tak akan syariatkan kita sesuatu melainkan rahmat untuk kita. Ini orang ada hubungan dengan Allah. Kemudian lepas Syekh menyebut tentang hal-hal orang yang punya hubungan dengan Allah dan macam mana memutuskan hubungan dengan manusia. Kata Syekh Abdul Qadir, ada 2 lagi perangai manusia yang aku bertegang dengan mereka. Yang pertama, hei orang munafik. Yang kedua, hei orang yang lalai. Satu orang munafik yang terus menzahirkan kebaikan, menyembunyikan kejahatan. Maka ingat, aku marah pada kamu sebagaimana Allah marah. Allah jadikan aku api pada kamu. Maknanya bahasa aku, pasti kalau kamu kena, ni jadi berdokek atas kepala. Ni kalau kamu kena, nescaya kamu rasa macam terbakar, macam syaitan terbakar bila baca Quran. Itu bila dinasihati, tentang kita, waktu kita dengar nasihat orang, kita berada dalam berapa keadaan. Imam waktu kita dengar nasihat macam pedih sangat-sangat. Pedih, ini macam kutuk ke saya. Rasa. Sebagaimana kata Imam Ibn Jauzi, nasihat itu bagaikan sebatan cemeti di badan kita.
Ada orang nasihat tu bagaikan sebatang cemeti. Makna katanya, kalau tuan-tuan tengah duduk orang ambil rotan piak atas belakang. Allah, ni menggelupur kita. Sakit. Itu umpama nasihat kepada orang munafik. Itu dia nak marah orang beri nasihat dia tu. Sebab sakit sangat. Ada orang bila dapat nasihat, dia tak menggelupur, tapi dia tenang. Kenapa dia tenang? Sebab dia orang baik. Dia seperti bukan dirotang atau disebat. Dia seperti orang yang dituturkan perkataan yang baik untuk didengar. Dia macam seronok apa perkataan. Dia macam seronok, terhibur. Macam dia dengar nyanyian, macam dia dengar zikir, dia rasa seronok. Dia diulik dengan nasihat tadi. Sebab apa? Sebab dia bukan orang munafik. Dia tenang dengan nasihat. Bukan dia menjadikan dia bermotivasi untuk buat. Yang ni yang sebab tadi tak nak datang lah. Datang tu kena dia kata. Datang kena. Tu saya tak nak datang. Saya tak suka dengan ceramah, asyik kutuk orang. Dia tahan sebab dia munafik. Orang munafik takkan tahan. Sebab itu Rasulullah bila berhadapan orang munafik, mereka ni sembahyang pun dah tak tahan, dah nak lari. Datang lambat, bangun lambat bila iqamah. Lepas tu keluar awal. Bila Rasulullah bercakap, kalau boleh lari. Tapi kadang-kadang mereka dikepung, mereka tak lari, duduk tunggu. Tapi watak mereka bagaikan cacing kepanasan. Cacing kepanasan, mereka kan tak boleh nak duduk diam. Kenapa? Mereka tahu ni macam kena pada mereka. Nazara ba'duhum ila ba'. Allah sebut dalam Al-Quran, masing-masing pandang memandang. Dia kata kita ke? Dia tahu ke hal kita? Mereka berbisik. Apakah Rasulullah berkata tentang kita? Apakah Nabi dah tahu rahsia kita? Apakah? Duk bisik sama-sama dia. Sama tak. Dia bukan maksud kita, orang lain tu. Dia rasa begitu, kan ini munafik. Lepas tu kata Syekh Abdul Qadir, "Hei munafik, aku menjadi api pada kamu. Kemarahan Allah, aku yang menterjemahkannya. Aku marah kamu sebagaimana Allah marah pada kamu." Maksudnya, kerana Allah menyuruh aku memarahi kamu, aku marah kamu. Sampai bila kamu nak berperwatakan demikian? Dengan berpura-pura baik. Ingat, akan sampai waktu kamu tak ada lagi daripada kemunafikan kamu bila datangnya kematian dan bila datangnya sakit. Kata orang munafik, lemah dia kat mana? Bila sakit. Habis munafik dia. Kerana masa sihat, dia kata dia ada orang ni, dia ada kabel tu, dia ada kabel ni, semua. Dia ada kabel, dia ada USB, semua dia ada. Dia pun tak kisah. Dia banyak bantuan. Bila dia sakit je, kita akan nampak bagaimana munafik ni mati. Habis dia. Lepas tu orang yang keras kepala, kita nak nasihat dia masa sakit. Sebab waktu tu munafik ni dah habis. Tengah sakit teruk, nasihat dia. Kalau Allah nak beri hidayah pada dia, nak beri kebaikan, dia akan dapat. Sebab manusia, siapa pun bila dia sakit, dia jadi baik. Baik orangnya. Gangster kalau sakit pun baik. Yang sakit betul lah, bukan sakit sikit, sakit betul-betul. Sampai terlantar, masa tu dia akan rasa. Dan bila datang kematian, habis munafik. Orang munafik cerita mati dia habis. Sebab tu orang munafik cerita tentang kematian dia paling benci sekali. Dia kalau boleh jangan orang bercakap tentang mati depan dia. Marah dia cakap pasal mati. Tak ada orang memang kalau kita cakap pasal mati dia marah. Kenapa asyik mati? Kejap mati. Dia marah. Kenapa dia ada masalah dengan mati? Apakah dengan tidak bercakap tentang mati kamu tak mati? Tentang mati satu benda yang akan datang pada semua manusia dengan lebih pantas daripada apa yang kita perkira dan apa yang kita rancang. Nabi SAW berkata tidak pernah berlaku kematian melainkan angan-angan kita masih berbaki, cita-cita kita masih ada. So kata hadza amalu, ini cita-cita dia tak habis. Maka datang mati dia, potong cita-cita dia. So kita manusia yang punya banyak cita-cita dan perancangan. Binatang tak ada. Binatang dia tak ada cita-cita dan perancangan. Tak ada. Kalau kita tanya monyet cita-cita apa, dia kata nak jadi bomba. Tak ada. Sebab cita-cita dia monyet dah monyet lah, tak jadi apa dah. Kita manusia tanya cita-cita macam-macam. Tanya manusia cita dia apa, macam-macam dia nanti. Berbagai benda watak dia nak jadi. Itu manusia. Makhluk lain tak ada cita-cita. Yang ada perancangan kita. Harimau dia tak ada perancangan. Perancangan untuk 5 tahun akan datang tak ada. Beranak lah, tak beranak sudah. Itu harimau. Kita ada perancangan. Ni sekian. Pagi ni lepas dengar kuliah nak buat apa. Dah ada perancangan. Cukup 1 hari.
Bukan perancangan untuk raya tahun depan dah siap. Tahun depan saya punya perancangan. Baru habis raya, dia dah ada rancang raya tahun depan. Itu manusia. Tapi mati tu datang potong dia punya perancangan. Sebab itu bila datang mati dia mengejut. Kalau kita sebut raya tu mengejut, mati lagi mengejut. Semua orang bila datang mati dia kata, kenapa dah mati? Kenapa tak beri peluang lagi hidup sikit? Lepas tu tuan-tuan ingat mati, orang munafik tak suka cakap. Orang beriman suka cakap. Kita cakap mati, saya suka dengar Ustaz. Saya jadi insaf. Saya kalau orang cerita bab mati, saya pun rasa Allah nak jadi baik. Tak nak dah fikir masalah dunia ni. Tak nak dah fikir cemburunya, marahnya, dengki. Tak nak dah. Bab fikir mati ni. Nak masuk kubur. Tak nak dah fikir jiran sebelah kaya ke, jiran dua belah tu hebat ke. Tak, saya dengan saya. Saya cuma fikir diri saya. Tu hebat orang beriman. Dan last kali kata Syekh Abdul Qadir, munafik, kesudahan kamu lah neraka. Tunggulah kat neraka. Ni 3 cara kamu akan hilang kemunafikan. Wa imma sakit, wa imma mati, wa imma neraka. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, ni orang yang lalai pula buat amalan. Ada kalangan kita, dia tak munafik, bagus. Dia tak ke masjid, tapi bukan munafik, tapi dia orang lalai. Dia tak datang menuntut ilmu, dia bukan munafik, tapi dia orang lalai. Dia kurang ibadat, bukan munafik, tapi dia orang lalai. Dia sebut nama Allah sikit, bukan dia munafik, walaupun tanda munafik, tapi dia tak munafik. Dia betul-betul beriman pada Allah, tapi dia cuai. Berkata Syekh Abdul Qadir, wahai orang cuai, sampai bila kamu dengan kecuaian kamu, dengan kebiasaan kamu, tak malukah kamu pada Allah? Kamu ni berangan-angan sesuatu di sisi Allah, tapi amalan kamu tak layak langsung. Tanya nak syurga, tanya nak duduk sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanya tentang akhirat, dia nak semua nombor 1. Tapi lihat amalanmu, tidakkah kau malu? Lalu kata Syekh Abdul Qadir, berusahalah tinggal kebiasaan kamu. Tuan-tuan, tinggal kebiasaan kita. Kita ni jadi tak baik ni sebab kita banyak ikut kebiasaan kita, bukan ikut syariat kita. Cara raya pun ikut kebiasaan kita raya, bukan ikut syariat raya. Tuan-tuan tengok kebiasaan raya macam mana? Ni kebiasaan raya saya. Kebiasaan raya kita malam raya sibuk. Itu kebiasaan. Syariatnya ialah malam raya sibuk untuk menghidupkan malam raya. Kita dah terlalu biasa ikut benda biasa. Macam tu dah biasa kita ikut. Baik sambut raya, baik sambut raya haji, sebut je raya macam ni biasa kita. Tapi syariat kita kata lain, berbeza. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, kamu kena mujahadah, buang kebiasaan. Ikut syariat. Dulu saya katakan masyarakat kita alhamdulillah dah berubah. Dulu 10 akhir Ramadan mereka namakan 10 riko. Habis main berencung daripada mak bapak habis. Hari ni dah ada sekelompok yang faham, mereka iktikaf. Mereka carilah tu qadar. Dulu sebut je malam raya sembang sampai subuh. Kacau dodo sampai subuh. Hari ni sebahagian dah faham. Malam raya mereka buat solat tasbih. Malam raya mereka masih iktikaf. Kerana mereka dah faham. Mereka dah buang kebiasaan. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu bersungguh-sungguh, nescaya kamu boleh buang kebiasaan. Dan kebiasaan ini dapat dibuang, kata ulama, yang pertama dengan bersahabat dengan sahabat yang baik. Kita boleh buang kebiasaan itu. Yang kedua dengan ilmu, kita boleh buang kebiasaan. Yang ketiga dengan mengambil manfaat seluruh waktu yang ada. Istifadatu minal waqt. Ambil manfaat waktu yang ada. Kita tahu waktu kita tak banyak, kita perlu memanfaatkan waktu yang ada. Siapa yang berjaya mendisiplinkan waktu, dia berjaya keluar daripada kebiasaan dia. Disiplin waktu. Dan yang keempat ialah az-ziyadatu bin nawafil. Tuan-tuan, kita nak buang kebiasaan, kita perlu ada kekuatan. Kekuatan tu macam mana? Perbanyakkan perkara sunat. Tuan-tuan, banyak-banyakkan buat benda sunat. Kenapa? Seorang yang perbanyakkan buat benda sunat, Allah sayang dia. Bila Allah sayang dia, maka Allah bantu dia buang kebiasaan dia. Maka hilang kebiasaan kita tengok TV, kebiasaan kita dengar lagu, kebiasaan semua itu akan hilang bila mana kita banyakkan buat perkara sunat, baca Quran, berzikir, buat benda-benda sunat, solat duha. Sibuk dengan benda sunat, ia membentuk kebiasaan yang baik. Kita hari ni sebab benda sunat tak buat benda wajib, jadi macam masa tu banyak. Benda sunat ni yang menyibukkan kita. Benda wajib ni tak sibuk sangat, kejap je dah. Tapi bila kita mula nak tunggu solat duha, kadang sibuk sikit. Tuhan ni Ustaz ni 7.30 nak tunggu ni. Jadi sibuk sikit. Lepas tu nak baca Quran pula tadarus, jadi sibuk sikit. Lepas tu Ustaz ni nak buat qabliyah Zuhur, Ba'diyah Zuhur, jadi sibuk sikit.
Tak ada lepas solat zuhur terus cabut. Ni nak buat ba'diyah pula ni. Lepas tu nak baca Quran. Tu malam ni nak qiyam. Sibuk tadilah menjadikan kita boleh buang kebiasaan kita. Kerana kita bila sibuk dengan kebiasaan tu hal duniawi, ia tak boleh dihilangkan melainkan kita kena sibuk dengan perkara sunat. Siapa yang tuan-tuan tengok dia sibuk benda sunat, banyak benda sunat, dia orang berjaya buang kebiasaan ni. Iktikaf Ramadan tu kan sunat. Sunat. Dia tak wajib. Bila dia buat, dia boleh buang kebiasaan dia yang lepak dekat mall kalau 10 akhir Ramadan. Sebab dia buat benda sunat, tarawih, dia qiyam, dia tadarus. Yang sibuk buat benda sunat, dia boleh buang kebiasaan-kebiasaan yang menjarak, yang melalaikan dia dari Allah. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.